Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-675 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi sepotong ayat Al-Quran setiap pagi, mengambil ibrah dan pengajaran, mengambil sesuatu manfaat dan kebaikan daripada ayat-ayat yang kita baca. Mudah-mudahan membawa perubahan dalam kehidupan seharian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf sangat-sangat saya mula lambat sebab tadi call ataupun bercakap dengan abang sulung saya, Ustaz Ismail, yang berada di Tokyo, yang berada di madrasah sana. Lalu sedikit lewat pada pagi ini, 10 minit lewat. Saya minta maaf. Dan kita pun dah lama tak sempat nak buat Hayati Quran. Last kali kita buat pada hari Rabu minggu lepas. Dan kemudian datangnya cuti panjang dan ada beberapa urusan yang perlu dibuat. Namun syukur alhamdulillah kita dapat mulakan semula pada pagi ini. Mudah-mudahan istiqamah dan berterusan, terutamanya untuk saya dan setiap daripada kita. Ahlan-ahlan kepada Ummi Abi yang berada di ruangan TikTok, terima kasih. Kemudian ada Retak dan juga Acap serta semua sahabat-sahabat yang lain di ruangan FB yang saya perasan. Ada Bunga Lawang, Safia Sapian, Kamiza Muhammad Amil, Ummi Madiha, Wan Faridah, kemudian Nazlina Sanim, Indun Hashim, kemudian Zalina Abdul Rahman, Laila Umar, Wan Muhammad Suib, serta Siti Zabidah Hassan dan juga Maslan, Laila Umar, Rohayati Osman, Najiyah Najwa, Safiah Lias dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Pada pagi ini kita telah tiba pada ayat yang ke-65. Ayat yang ke-65 daripada surah yang ke-8 Al-Anfal, muka surat 185. Terima kasih banyak-banyak Kak Safiyah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka kita berada pada muka surat 185. Surah yang ke-8 Al-Anfal, ayat yang ke-65. Kita nak baca dulu ayat ini dan kita nak ambil pengajaran yang ada padanya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. In yakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn. Wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Sadaqallahul azim. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah ringkasan daripada ayat yang ke-65? Ringkasan daripada ayat yang ke-65, kata para ulama tafsir, Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan galakan kepada orang-orang yang beriman
untuk bersemangat mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ringkasan ayat yang ke-65. Lagi sekali, apakah ringkasan ayat 65? Nanti kita akan baca. Allah menyuruh Nabi SAW untuk memerintahkan kepada orang beriman untuk bersemangat dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menjanjikan dengan bantuan, Allah menjanjikan dengan kemenangan apabila umat Islam pada waktu itu bersabar. Maka apakah kaitan ayat yang ke-65 dengan ayat yang sebelumnya? Maka pada ayat yang sebelum-sebelum ini kalau kita perasan, Allah Subhanahu wa taala ada menyebut pada waktu itu untuk berdamai dengan orang-orang yang inginkan perdamaian. Allah suruh berdamai dengan orang-orang yang inginkan perdamaian. Walaupun pada waktu itu ada kerisauan yang mereka akan mencabuli dan melanggar perjanjian. Kita dah boleh tengok pada ayat yang ke-61. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat Islam antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada mereka adalah perpaduan dan penyatuan. Maka bila umat Islam pada waktu itu digalakkan untuk berdamai dan umat Islam pada waktu itu disuruh untuk bersatu agar menjadi kuat, maka umat Islam pada waktu itu janganlah merasa selesa hingga pada waktu itu tidak ingin untuk mempertahankan agama sebab dah berdamai dan pada waktu itu tenang dan kemudian pada waktu itu mereka pun dah bersatu dan kuat, maka kadang-kala menjadi selesa hingga lupa untuk pada waktu itu melakukan perjuangan dan mempertahankan agama. Maka sebab itu pada ayat yang ke-65 Allah ingatkan sekali lagi, wahai Nabi, galakkan orang-orang yang beriman untuk mempertahankan agama, untuk pada waktu itu berjuang mempertingkatkan kalimah Allah, untuk meninggikan kalimah Allah. Maka kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kadangkala manusia ketika mana berada dalam perdamaian, berada di dalam perjanjian, kadangkala menjadi selesa dan pada waktu itu kadangkala tidak lagi mahu untuk berjuang untuk mempertahankan agama, mempertahankan kalimah Allah dan sebagainya sebab dah berasa selesa. Namun tak boleh begitu. Selagi mana ada keperluan untuk mempertahankan agama Allah, umat Islam pada waktu itu perlu untuk mempertahankan agama Allah. Bukanlah ayat ini suruh mencari gaduh dengan orang, tidak. Suruh mengangkat senjata untuk memerangi sesiapa pun, tidak. Tetapi ayat ini mengingatkan umat Islam untuk sentiasa bersedia untuk mempertahankan agama Allah apabila adanya keperluan untuk perkara tersebut. Sebab kadangkala bila pada waktu itu dah terlalu lama dalam keselesaan, maka menjadi selesa, menjadi pada waktu itu tidak lagi mahu untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kaitan ayat 65 dengan ayat-ayat sebelumnya. Jom kita lihat terjemahan firman Allah, ya ayyuha, wahai an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, harrid, galakkanlah, galakkanlah, kobarkanlah semangat al-mu'minin, orang-orang yang beriman, alal qital, untuk untuk dalam kurungan mempertahankan agama Allah melalui peperangan. Bila musuh nak memerangi, maka pada waktu itu kena bersedia untuk perang. Jangan pula musuh nak perang, pada waktu itu tak naklah, tak apa, kami mengalah, kami menyerah dan sebagainya, hanya kerana dah selesa selama ini berdamai dan pada waktu itu segalanya. Maka bila musuh menyerang, maka pada waktu itu hendaklah bangkit mempertahankan agama Allah, hatta walaupun pada waktu itu terpaksa mengangkat senjata. Maka ini terjemahannya. In, jika, yakun, adalah, minkum, daripada kamu, isyrun, walaupun hanya 2 orang. Namun 2 orang ini sabirun, sabar. Yaghlibu, maka 20 orang ini, bukan 2 orang, 20 orang ini akan mengalahkan mi'atain, 200 musuh. 200 musuh.
Wa iyyakum, dan jika adalah daripada kalangan kamu adanya mi'ah, adanya 100 orang dalam kurungan yang sabar, yaglibu, maka boleh mengalahkan alfa 1000 orang minalladzina kafaru, daripada kalangan orang-orang yang ingkar, biannahum, kerana sesungguhnya mereka qaumun, adalah kaum la yafqahun, yang tidak memahami. Maka di sini ada beberapa mesej yang kalaulah kita baca daripada terjemahan kita nampak. Yang pertama, mesej ini adalah sangat jelas. Allah menyuruhkan Nabi menggalakkan, mengobarkan semangat orang-orang yang beriman untuk bangkit pada waktu itu mempertahankan agama walaupun dengan berperang apabila ada keperluan. Itu satu. Kemudian mesej yang kedua pun adalah jelas bahawa seseorang yang beriman dan sabar, maka pada waktu itu dia boleh mengalahkan musuhnya walaupun jumlah musuh 10 kali ganda. Maka firman Allah 20 boleh kalahkan 200, 100 boleh kalahkan 1000, kerana seseorang itu dia ada iman dan Allah akan bantu dia. Maka ini adalah apa yang kita boleh belajar daripada terjemahan. Dan apakah yang kita boleh ambil daripada tadzakur dan pengajaran? Yang pertama kita boleh ambil daripada perkataan harid. Harid memberi makna galakan, memberi makna mengobarkan semangat. Dan inilah memang manusia. Manusia terlalu cepat berubah pada waktu itu perjuangan dia, sangkaan dia, dan terlalu cepat berubah pada waktu itu apa yang dia nak lakukan dalam kehidupan dia. Terlalu cepat. Kadang-kadang semangat, kemudian tak lama selepas tu hilang semangat. Maka manusia ini dia perlu untuk sentiasa ditiupkan semangatnya. Manusia ini perlu untuk sentiasa pada waktu itu meningkatkan semangat dia. Manusia ini perlu untuk sentiasa dikobarkan semangat dia. Harid, wahai Nabi, harid. Maka sebab itu di sini dibawakan kisah ketika mana dalam peperangan Badar, maka Nabi SAW pada waktu itu bersabda kepada para sahabat, "Qumu, wahai para sahabat, bangkitlah kamu semua ila jannah, menuju ke syurga, yang mana luas syurga pada waktu itu seluas seluruh langit dan bumi." Nabi kobarkan semangat pada sahabat radhiyallahu anhum. Maka salah seorang daripada sahabat bernama Umair bin Hammam rahimahullah, ataupun Umair bin Humam rahimahullah. Maka berkatalah Umair bin Humam, "Wahai Rasulullah, adakah syurga itu yang mana kalaulah aku dapat dengan berjuang, ianya adalah seluas langit dan bumi?" Maka sabda Nabi SAW, bahkan ianya adalah seluas langit, seluas seluruh langit dan bumi. Maka pada waktu itu Umar bin Humam berkata, bah, dahsyat, hebat. Kata Umar bin Humam radhiyallahu taala anhum. Maka Nabi SAW bertanya balik, kenapa engkau berkata bah, dahsyat dan hebat? Maka berkatalah Umar bin Humam radhiyallahu taala anhu, raja'a an akuna min ahliha. Aku berharap akulah orang yang tergolong di dalam apa yang engkau janjikan tadi wahai Rasulullah. Maka pada waktu itu Umar bin Humam dia telah patahkan dia punya perisai. Orang berperang ada perisai, dia patahkan perisai dia, dan dia patahkan pada waktu itu sarung pedang dia, seolah-olah dia nak berjuang sampai syahid. Dia tidak mahu untuk kembali lagi bila mendengar janji Nabi SAW tentang syurga bagi orang yang sanggup berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia berangkat, pada waktu itu dia nak makan dulu beberapa biji kurma, sebab pada waktu itu dia dalam keadaan lapar. Namun ketika mana baru je dia nak makan, dia telah letak balik kurma dia, dan pada waktu itu berkata, kalaulah aku nak teruskan hidup semata-mata nak makan beberapa biji kurma, ianya akan mengambil masa yang lama. Aku dah tak sabar dah nak masuk syurga ni. Maka dia terus angkat pedang dia dan dia terus terjun dalam medan musuh, sehingga akhirnya beliau telah menjadi syahid, Umair bin Humam radhiyallahu taala anhu. Maka di sini kita nampak bagaimana Nabi SAW menaikkan semangat para sahabat radhiyallahu anhum. Dan pengajaran untuk kita, itulah manusia.
Manusia dia tak sentiasa kuat semangat. Kuat macam mana sekalipun semangat dia, ada waktu yang dia menjadi kendur. Ada waktu yang pada waktu itu dia menjadi tak bersemangat. Ada waktu yang menjadikan pada waktu itu dia seolah-olah tak ada kudrat. Maka manusia ini perlu sentiasa pada waktu itu dinaikkan semangatnya dengan perkara-perkara yang betul, dengan perkara-perkara yang baik berkaitan dengan agama. Janganlah pula menipu, nak menaikkan semangat pada waktu itu menipu, maka itu adalah tidak benar. Maka yang kedua yang kita nampak adalah berkenaan tentang sabirun, seseorang yang beriman dan sabar. Di sini kita nampak perkataan sabar. Allah sebut in yakum minkum 20 sabirun, dengan isim, dengan dalam bentuk isim. Maka firman Allah, jika adalah di antara kamu 20 orang beriman yang sabar, maka akan dapat mengalahkan 200 musuh. 1000 orang yang sabar dapat 100 orang yang sabar, firman Allah, dapat mengalahkan 1000 musuh. Maka pengajaran yang kedua yang kita nak ambil adalah daripada firman Allah tentang sabar. Firman Allah tentang sabar. Orang yang sabar, maka Allah akan bantu dia. Orang yang sabar, Allah akan kurniakan kemenangan kepadanya. Orang yang sabar, pada waktu itu dia akan kekal, dia akan kekal untuk mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini adalah kunci dia. Sebab itu firman Allah, sabirun, orang yang sabar dia pasti akan menang kerana Allah bantu dia. Orang yang sabar dia pasti akan mendapat kemenangan sebab pada waktu itu Allah tolong dia. Maka sebab itu dalam ayat yang lain Allah ingatkan, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka kata kunci pengajaran yang kedua adalah daripada sabar. Kemudian pengajaran yang ketiga dan yang terakhir, sebab masa pun tak mengizinkan, adalah firman Allah, zalika bi annahum qaumul la yafqahun, yang demikian itu disebabkan orang-orang yang engkar, mereka tidak mengetahui. La yafqahun, mereka tak memahami. Salah satu maksud mereka tak memahami, iaitu mereka tak memahami tentang erti perjuangan. Mereka tak memahami tentang pada waktu itu ganjaran dan balasan pahala. Mereka juga tak memahami tentang bantuan dan pertolongan daripada Allah. Itu satu makna. Namun berkata Sahibul Manar dalam tafsir Al-Manar, bahawa sebenarnya zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Sesungguhnya adalah orang-orang yang ingkar itu mereka tak tahu dan tak memahami. Sebenarnya pada ayat ini pengajaran yang sangat besar untuk kita. Ayat ini sebenarnya sedang menunjukkan orang-orang yang beriman mestilah lebih berpengetahuan daripada orang-orang yang kufur dan ingkar. Dia mesti kena lebih pengetahuan. Dia mesti kena pada waktu itu lebih ilmu, lebih pengetahuan, sama ada daripada sudut peperangan, daripada sudut taktikal, daripada segala sudut. Sebab itu disebut di sini, mesti orang beriman lebih tahu daripada musuh berkaitan tentang segala aspek kehidupan, termasuklah pada waktu itu penggunaan senjata, peperangan dan sebagainya. Sebab itu Allah sebut zalika bi annahum qaumul la yafqahun, mereka ini tidak memahami. Kenapa mereka ini tak memahami? Sebab sepatutnya orang Islam mereka lebih pada waktu itu memberikan perhatian kepada ilmu. Mereka sepatutnya kena lebih banyak ilmu. Hatta dalam peperangan, hatta dalam bab senjata, hatta dalam bab perisikan, hatta dalam bab perancangan dan sebagainya. Orang beriman mestilah pada waktu itu lebih tahu. Sebab mereka ini berterusan mengkaji wahyu, mengkaji ilmu, mengkaji perjalanan hidup Nabi, mengkaji benda-benda yang baru. Maka sepatutnya pengajaran yang ketiga daripada ayat ini, orang yang beriman sepatutnya mestilah lebih mengetahui sesuatu itu berbanding dengan musuh-musuh Islam daripada kalangan orang yang kafir dan ingkar. Mudah-mudahan insya-Allah adanya manfaat dan kebaikan, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Kita jumpa lagi insya-Allah sebentar lagi dalam penyambungan bacaan hadis kitab Imam Tirmizi rahimahullahu taala.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua.